Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpah kurnianya di antaranya memberi taufik hidayah kepada kita menjadikan hamba-Nya yang beriman dengan segala kepercayaannya yang 6 yang dikenali dengan kata rukun iman yang 6 dan diikuti pula dengan Islam al-inqiyad zahiri sebagaimana kita kenali dengan Islam rukunnya yang 5. Kemudian diikuti pula dengan al-ihsan. Sebagaimana kita maklum apabila sebut perkataan agama ad-din melengkapi atas 3 perkara. Iman tadi, Islam dan juga ihsan. Jadi alhamdulillah dengan kata iman tadi telah pun Allah Ta'ala takdir dan mengada pada kita. Dan juga Islam telah pun kita memelukinya. Tinggal lagi kita adalah ihsan. Kerana ihsan ini syarat bagi sempurna iman dan Islam. Setelah iman kita
kepercayaan kita dengan 6 kepercayaan yang dihurai dan dinyatakan dalam kitab-kitab yang terkenal dengan usuluddin ataupun dengan kata lain ilmu tauhid. Setelah kita berpegang mengikut bagaimana jalanan aliran ahli sunnah wal jamaah minal asy'ariyah awil maturidiyah radhiyallahu ta'ala anhum, semoga-moga akidah kita itu sahihah ay yu'taddu biha wa yu'tabar. Manakala pula Islam kelekapannya telah dihurai dinyatakan oleh ulama fiqh dalam kitab-kitabnya ilmu fiqh, sama ada berkaitan dengan masalah ibadah, muamalah, munakahah dan juga jinayah. Sekiranya amal ibadah kita dan lain-lain kerjaan amal zahiri disempurnakan dengan rukun-rukun dan syaratnya, maka amalan itu diagakkan sah. Faedahnya setelah sah, maka gugur daripada tuntutan kewajipan. Akan tetapi masih tinggal lagi ikhlaskah ataupun tidak. Itulah bicaraan kita munasabah dengan soalan yang telah dibentangkan tadi. Nah, setelah akidah kita sah merupakan asas dan binaan di atas merupakan amalan, dikait disifatkan dengan salih. Salih di segi zahir mencukupi rukun dan syaratnya yang zahiri. Satu lagi salih di segi batin, itulah berkaitan dengan ikhlas, semata-mata kerana Allah, lillah. Nah, setiap kita sebut kalau ibadat salat dalam usalli kita lillahi ta'ala, ini ucapan. Juga nawaitu shauma ghadin ila lillahi ta'ala, kan semua kita kait dengan lillahi ta'ala. Itu bahagian lisan, bahagian lidah kita. Kemudian yang tepat kita nak bicarakan di hati, adakah sama seperti dengan lidah lillahi ta'ala bila diartikan kerana Allah ta'ala, kerana Allah ta'ala ataupun liwajhillah, dikatakan semata-mata wajah Allah. Artinya bila kata semata-mata liwajhillah, arti tidak kerana yang lain. Yang dimaksudkan yang lain itu umum. Terutama sekali kita dapat boleh mengatasinya kerana yang lain, yang dimaksud duniawi. Di situ satu kesusahan untuk kita mengatasi dalam amal ibadat yang telah sah, yakni bila dibentangkan dengan hukum zahir syariat, zahir fiqh. Nah, salat kita bila cukup rukun qauli, kita di segi bacaan kita cukup betul, apalagi sempurna bacaan kita, rukun qauli daripada ucapan takbir Allahu Akbar, ada syarat-syaratnya, dan juga baca Al-Fatihah ada syarat-syaratnya, cukup semua. Begitu juga at-tahiyyat ilah dan selawat ke atas Nabi SAW juga beri salam, sebagaimana dikatakan rukun qauli, kan? Dan juga rukun fi'li, qiyamnya, yakni betul pendiriannya,
cukup syarat. Demikian rokoknya cukup syarat. Demikianlah i'tidal disertai dengan tumakninah sebagainya, sebagaimana syarat tiap-tiap satu rukun ada mempunyai syarat-syarat tertentu. Cukup semuanya, maka sah salatnya. Sekalipun kalau ada di dalam hati jiwanya tu nifaq, seperti orang-orang munafiqin, na'udzubillahi min zalik, sedangkan mereka menyembunyikan kufur di dalam hati, sekadar menzahirkan ucapan lidah dan menzahirkan perbuatan amalan salah, juga menzahirkan mengeluarkan zakat harta benda. Bila zahir cukup, maka diagakkan sah. Bila sah, tak dipaksakan lagi supaya mengeluarkan zakat, tak dipaksakan lagi supaya sembahyang lagi kali yang kedua. Kan, bahkan kita mengaji pula di dalam fiqh, setelah solat kita sah, tak harus lagi kita sembahyang kali yang kedua, kecuali dalam mazhab kita boleh secara i'adah. Kan, i'adah pun satu kali saja, sebagaimana semaklum. Jadi tempat nak nyatakan ibadat kita tadi bila dibina di atas apa dia hukum syariat zahir itu cukup rukun syarat sah. Kemudian ikhlas ke tidak, tu sulit. Ini Allah juga yang tahu. Wallahu alimun bizatis sudur. Ini kesulitan nasbah kita. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang tahukan yang ghaib, yakni ghaib nasbah kita. Nisbah kita ghaib, ghaib nisbah kita sulit, tapi di sisi Allah tidak ada sulit. Suatu perkara pun tidak ada kesulitan atas Allah, tapi dipanggil juga ghaib bin nisbati lana. Oleh yang demikian, perkara ikhlas ini suatu perkara yang sulit, tapi walau bagaimana sekalipun huraian telah dihuraikan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Pangkat yang pertama kita erti dulu dari segi bahasa. Ikhlas. Kan, kalau kita pergi dalam ilmu saraf, ikhlas, ukuran timbangan wazan if'al, kan. Asal mustaq daripada khalas. Khalas arti apa? Kita sini berarti apa khalas? Boleh semua tu kena. Betul. Nah, selesai pun ya. Kalau kata bersih pun ya. Sudah. Sudah belum? Dah. Jawab kan. Keratan daripada sudah tinggal dah. Sudah? Dah. Dah selesai? Ya, selesai. Artinya kalau perkara masih ada lagi sedikit, tak boleh kita nak kata selesai. Bila selesai, sudah, siap, ada cakap tak sini? Siap, cakap tak? Cakap juga. Sudah, siap, selesai, suci, bersih, iya semua tu. Maka dapat tak nak kata bersih kalau masih ada lagi sakti baki. Kalau kita menyuci daripada kekotoran, tapi kekotoran masih ada lagi sedikit, sah ke tak kita nak katakan suci? Tak sah kan? Tak sah nak kata suci. Bila kita periksa, tidak ada sesuatu pun daripada kekotoran kalau kita menyuci mengenai kekotoran. Setelah kita lihat tidak ada sedikit pun, baru sah kita jawab dengan telah suci, telah bersih. Itu asal lurah
Khalas. Kan? Orang Arab selalu dia guna khalas. Apa-apa saja. Khalas. Khalas. Kan? Setiap buat apa saja. Khalas. Itu daripada perkataan khalas, suci, bersih, selesai, sudah, siap, semua tu. Bila kita faham daripada situ, kembali kepada lugah ikhlas, akhlasa yukhlisu, arti menyucikan, membersihkan. Khalas itu ialah sifat bagi sesuatu yang bersih. Panggilkan bersih. Adapun ikhlas, membersihkan, menyucikan ataupun menyelesaikan. Kata ilah panggil muta'addi mengaji kaedah kan. Maka Allah Ta'ala kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah disuruh mereka itu pada apa segala kerjaan, malaikat hal keadaan mereka itu yang mukhlisin, yang membersihkan, menyucikan, mensiapkan. Tu sakut dengan lurah. Oleh yang demikian, kalau kita solat, hati kita kerana siapa? Kalau jawab kerana Allah. Kerana Allah tu dah ada kait lagi. Kerana Allah, kalau setakat itu kerana Allah, mungkin ada yang lain nanti campur di situ. Tapi kalau kerana semata-mata ataupun Allah semata-mata, sini kata semata-mata, itu tak? Kerana Allah semata-mata, semata-mata kerana Allah. Artinya faham lugah. Bila kata semata-mata, ai pai mujarrad. Bila semata-mata Allah, tidak dari yang lain. Kan? Tapi kalau kata lillah, kerana Allah, tidak kait dengan semata-mata, mungkin ada campur lagi. Kan? Kita baca Quran, kita zikir, kita dapat zikir 1000 dan apa sebagainya atas kosak kita. Kerana apa? Kerana Allah sahaja ke ada kerana lain lagi? Kita menghafal Quran, kita menghafalkan hadis-hadis, tapi untuk apa kita hafalkan? Untuk nak berperiksa ke, nak jawab dalam soalan supaya naik kelas ke. Hati masih lagi tak khalas. Tak panggil kerana semata-mata Allah lagi. Itu kata sulit. Masalah ikhlas, masalah perkataan, tak payah dikatakan ikhlas. Tapi nafsil amri ikhlas, inilah payah. Ini suatu kurniaan dari Allah, suatu taufik dari Allah. Kan? Itu dia. Jadi apabila kita faham makna ikhlas itu, lillahi ta'ala ay liwajhillah, semata-mata kerana Allah. Yakni tidak kerana yang lain daripada Allah. Jadi maksudkan dulu kan, tidak kerana yang lain daripada Allah, yang lain itu duniawi. Yang lain ia bahasa keduniaan. Yang lain di situ. Kerana Allah, bukan kerana yang lain. Yang ni yang lain ia bahasa duniawi. Kita angkat situ dulu. Kalaulah kerana dunia semata-mata, itu tidak ada ikhlasnya. Bila kata kerana Allah dan dunia campur situ, itu apa yang kata ada campuran. Jadi apa yang kotor tak habis lagi lah. Sebab itulah ulama rahimahumullah ta'ala ada berkhilaf dari segi pendapat mereka sampai 3. Jadi bercara masalah kita nak pergi buat haji, kita pergi mengerja umrah, tapi di samping pergi kerja umrah bawa barang perniagaan. Kan? Jadi kepergian kita itu 2. Umrah itu ibadat. Haj ibadat. Tapi di samping berniaga. Itu panggil 2. Kalau disoal, adakah berniaga itu
apa dia dilarang pada syarak? Tidak. Tidak. Nah, jadi yang nu rupa betul ibadah. Yang ini rupa muamalah, kehidupan, tijarah. Tidak dilarang bahkan digalak dalam agama. Tapi bila kita capur atas satu kerjanya dua. Itu panggil ada campuran. Sebab itulah kita mai tengok hadis Nabi SAW sebab yang dia nak ucap dengan kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih aw kama qala. Hadis itu banyak lafaz dari riwayat-riwayatnya. Ini ambil satu lafaz. Sebagaimana maklum dari awal, hanyalah segala amal itu, segala kerja itu dengan niat. Bagi-bagi ulama mentafsirkan dari segi babin niat, arti apa dia disertai dengan niat. Kemudian kita ringkas tepat nak ambil perhatian bicara kita tentang wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Satu lafaz aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tempat bicara kita di situ. Artinya siapa-siapa kita ambil laluan, siapa-siapa adalah hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, arti hati hanya letak kepada semata-mata Allah dan Rasul kerana keredaan Allah, fadlan min Allah, maka hijrahnya ialah tertuju kepada Allah dan Rasul. Ini kinayah daripada diterima. Dan sebaliknya siapa-siapa adalah hijrahnya kerana dunia, yusibuha yang mau dapat iakannya, atau mai sarah dengan sabab urudil hadis, atau kerana perempuan yang mau kahwin iakannya, maka hijrahnya itu ialah hanya kepada ila ma hajara ilaih, tertuju kepada barang yang ia telah hijrah kepadanya. Jadi ada siniran dalam hadis itu. Jadi punca dan sebab yang boleh keluar hadis ini panggil sebab nuzul, sebab urudil hadis. Sebab kedatangan ucapan mengenai hadis ini iaitu seorang lelaki meminang seorang perempuan. Nah, bila Ummul Qais dia meminang seorang perempuan untuk dijadikan isteri, secara tiba-tibanya perempuan itu mau hijrah ke Madinah. Nah, apabila dipinangkannya, lalu ia tak sanggup. Panggil tak sanggup dah tu. Tak sanggup. Bukan semata-mata tak sanggup itu tak mau kepada si lelaki itu. Dia tak sanggup, takutkannya terhalang daripada hijrah dia. Kerana dia azam nak berhijrah ke Madinah. Lalu si lelaki itu mana kata, kalau kamu hijrah, aku pun sanggup hijrah bersama. Kalau kamu sanggup menerima aku menjadi suami, mana aku pun sanggup hijrah. Lalu sanggup, maka lelaki itu pun hijrah ke Madinah. Ini sulit ni. Jadi meminangkan perempuan untuk dijadikan isteri itu digalakkan pada agama kan. Tak ada haram. Siapa disuruh lihat. Digalakkan supaya lihat terlebih dulu. Kita disyaratkan kepada berkahwin dengan bila ada kemampuan. Kemudian apabila si lelaki tadi hijrah kerana perempuan tadi,
Maka orang panggil kata rupa hijrah semasa itu wajib. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah kepada Madinah, masa tu hukumnya wajib atas orang yang ada kuasa. Dan tidak ada manak, tidak ada keuzuran, wajib berhijrah. Kemudian amalan hijrah itu amalan wajib. Tapi dalam hatinya kerana perempuan tadi. Lalu itulah ada ta'rif, ada sindir. Orang petani panggil sindir, sini panggil tak? Sama-sama? Panggil sindir. Sindir lah. Barang siapa adalah hijrahnya kerana dunia, yang mau dapat ia akannya. Itu umum kan? Lepas tu main sebut atau kerana perempuan. Tu. Tapi tidak sebut nama apakah, tak ada sebut, cuma barang siapa hijrah kerana dunia. Ini umum kan? Maka hijrahnya ialah tertuju kepada yang tu saja. Di sini mana kata sedangkan dunia yang kita hadapkan berniaga, tapi dicampuri dengan ibadah umrah haji. Hijrah yang wajib masa itu, tapi dicampuri dengan kerana perempuan. Bukan kerana nak buat jahat, meminang, sah, kahwin, halal. Tapi dicampur dengan ibadat tu. Maka fahijratuhu ila ma hajara ilai. Itulah jadi kekurangan, luput keikhlasan. Itu kata sulit. Apalagi kalau kerana dunia semata-mata, hak tu gak tak panggil dalam ikhlas dari awal lagi lah. Tak panggil ikhlas dari awal lagi. Tapi ini masalah kita buat rupa ibadat, rupa kebaikan, sama ada wajib dan sunat, tapi disertai dengan campuran keduniaan hak yang tak bersalah. Hak yang tak bersalah yang dimaksudkan. Itu panggil bila ada campur begitu, ulama mai khilaf. Kata setengah seperti Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah, mereka kata luput tidak ada pahala. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata pulang kepada ba'is yang membangkitkan ibadat dengan membangkitkan kepada perkara yang dicampur itu, mana yang lebih kuat. Kalau ba'is itu dia tinggi ibadat, maka pahala dapat sekadar yang lebih. Kalau kata 60%, maka dia dapat 10%. Sebab dia lebih pada 50. Tapi kalau 50-50, sama. Tak dapat. Kalau balik ibadat 60%, artinya 40 bagi yang lain. Maka dia dapat sekadar 10%. Itu Imam Ghazali. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala, ia mengatakan walaupun sedikit dia dapat, kerana berdasar kepada faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun mithqal zarrah, sebab dia ikhlas kerana ibadat, dia nak meniaga, dia nak buat umrah, dia sampainya meniaga. Mana yang dia baik, yang kita nak pergi ke Mekah tu, apa yang baik kita, apa yang membangkitkan kita itu adalah umrah. Cuma sampingan umrah bawa barang perniagaan. Jadi baiknya ialah umrah. Ini sebagai sampingan saja, maka dapat fadilah. Mengikut Ibnu Hajar, walaupun baik kita berniaga, tapi di samping berniaga umrah. Tujuan utama ialah nak pergi berniaga di Mekah. Tapi oleh kerana sampai di Mekah, rugilah kalau tak buat umrah. Jadi masalah umrah sampingan bagi berniaga. Turut Ibn Hajar dapat. Walau bagaimanapun, inilah khilaf di kalangan ulama. Jadi mana kata, kalau nak cakap dari segi kesempurnaan, ialah kurang kesempurnaan. Itu saja. Baik. Kemudian apabila kita boleh hazah kecampuran hanya semata-mata kerana Allah, tak ada dah. Duniawi tak ada lah. Duniawi tak ada. Bila kata semata-mata kerana Allah, kita terangkat daripada duniawi.
Tetapi di semata-mata kerana Allah tu, dia ada lagi pecahan di situ tu, kerana Allah, kerana syurga Allah, kerana nak selamat daripada neraka Allah. Maka tu dia panggil ikhlas martabat yang rendah. Ikhlas, tapi martabat yang masih rendah, kerana ada lagi kerana yang lain daripada Allah. Tak ke syurga itu lain pada Allah? Tak ke syurga itu makhluk Allah? Juga neraka itu pun makhluk Allah. Pas kita kerana Allah, yakni kerana takut ke azab Allah, neraka Allah. Maka panggil ikhlas kerana kita terakak daripada duniawi. Takut pada neraka. Tak ke neraka ini ukhrawi, perkara bahasa akhirat kan. Dan juga kita mau kepada syurga dan nikmatnya, itu ukhrawi, bukan duniawi. Panggil ikhlas, tapi martabat yang rendah. Ada pula bukan kerana takut kepada syurga, bukan kerana takut kepada azab neraka, bukan kerana mau kepada syurga, yang ni tak pandang di situ. Hanya semata-mata kerana Allah nak sampai suci hati berdamping diri kepada Allah. Itu tinggi sikit pada tu. Dia tidak pandang kepada syurga, dia tidak pandang kepada neraka, hanya semata-mata Allah. Tapi maksudnya kerana nak berdamping diri kepada Allah. Maknanya kelasnya tinggi pada yang tadi. Akan tetapi masih perasaannya dirinya yang beribadat. Masih terasa dirinya yang beribadat. Ada apa yang kata kelas hak tengah, pertengahan. Manakala atas lagi pada tu, ikhlas semata-mata kerana Allah. Bahkan pandangkan bukan diri yang beramal, hanya Allah lah pada hakikatnya mentaufikkan dia tu beramal. Arti hak dua yang pertama tadi, apa kata amal lillahi ta'ala. Hingga ni lillah terkedim mudah. Mana? Kerana Allah, arti kerana takut daripada azab Allah. Kerana Allah, yakni kerana mau kepada syurga dan nikmat yang dijanji oleh Allah. Yang kedua, kerana Allah semata-mata, tidak memandang kepada syurga neraka, tidak memandang, tetapi masih teringat dirinya yang beramal. Itu tinggi sikit lah. Hak yang atas laginya semata-mata kerana Allah dan lenyap, yang tak pandang dirinya yang beramal. Hanya diri ini tempat zahir amalan Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan. Dia panggil maqam musyahadah. Iaitu hati panggil khawasil khawas. Semua tu martabat ikhlas. Maka kita tu nak lakah makan ni dulu, lari daripada duniawi dah. Kalau tak lepas kerana duniawi, apa kata tak suci lagi, tak boleh nak kata khalas lagi. Ikhlas tu kau kira khalas, tak panggil lagi. Dah siap belum? Belum. Nak jawab belum? Dah siap? Siap. Mai tengok ini masih ada lagi. Dusta kamu. Dah siap kalau kita menulis. Dah siap? Siap, mulut jawab. Tapi bila diperiksa, ini mana? Tak siap lagi. Ada lagi satu. Tadi macam mana mau kata siap? Arti dusta kamu. Kan? Itulah asal pengertian dan munasabah dengan makna lughah. Khalas arti suci dari segala-galanya. Suci dari kekotoran. Oleh yang demikian, bagi orang yang kelas tadi, dia pandang kepada orang kelas bawah itu, dia masih ukur. Kalau kamu nak kerana syurga lagi, kerana takut ke neraka, arti mung masih syirik, kata dia. Syirik dalam medan tu bukan syirik berakidah lah. Lain tu. Jangan silap faham tu. Syirik akidah lain. Syirik akidah masih i'tikad ada lain pada Allah Tuhan. Ada lain pada Allah yang berhak disembah. Tu syirik pada akidah. Ni bukan syirik tu. Dah syirik, apa makna syirik?
kita tukar kelima sikit. Syirik kita tukar lagi syarikat. Bila lagi ke syarikat, bahasa faham? Syirik ni keliru sikit. Sebab tu kalau kita kata, kamu berniaga, apa dia, seorang kau, tua modal seorang kau. Kalau kata seorang, mu tak syirik. Mu berniaga, turun modal berapa orang? 2 orang, syirikmu. Terkejut lagi kitanya. Murak kita, anda bukan maksud syarikat, mu kerja syarikat. Tapi kita buat tak syirik. Yang ni pada lurah. Untuk supaya apa tu? Supaya kita tak sangat gerun bila sebut kelima syirik. Syirik pada lurah arti kongsi. Pada lurah arti berkongsi. Kerja syarikat arti berkongsi kan? Kalau kita bekerja seorang diri modal hanya kita seorang saja, panggil ke tak syarikat? Tak panggil syarikat. Begitu juga iktikad kita Allah yang Maha Esa. Zatnya dan yang berhak disembahnya Esa, iaitu Allah. Yang berhak disembah hanya satu, Allah. Tuhan yang punya ke segala makhluk jadi hanya satu, Allah. Dan pula yang memberi berkah, tidak ada siapa selain pada Allah yang boleh memberi berkah. Hanya Allah jua, la syarikalah. Tak adalah syirik. Tak adalah syarikat. Jadi kalaulah seorang itu masih pandang amal ibadat, masih lagi pandang kepada syurganya, pandang kepada lari daripada neraka, arti masih lagi duk pandang kepada lain daripada Allah. Tu muraknya. Lain daripada Allah kan? Bila pandang lagi kepada barang yang lain daripada Allah, dia panggil syirik lagi. Masih duk syarikat lagi lah tu. Maknanya gitu. Masih syarikat lagi tu, supaya tak gerung sangat. Bila syirik ni takut silap faham kan? Masih syarikat lagi. Mana syarikat? Mau kepada Allah. Sebenarnya bukan mau kepada Allah, mau kepada syurganya. Mau kepada Allah. Sebenarnya tak? Mau lari daripada nerakanya. Fardunya kalau neraka dah tidak ada, Allah Ta'ala kata, neraka tidak ada dah. Syurga tidak ada dah. Bakal kita tak beramal dah. Sebab kita mau di situ. Ini panggil masih panggil syarikat lagi tu. Kita tukar kelima sikit. Kita takut keliru nah. Itu maksud orang yang atas hukum kepada yang bawah masih syarikat lagi. Tu dia maksud. Tu syirik bab ni bukan bab akidah nah. Tu jangan silap faham tu. Jadi walau bagaimana semua 3 kelas tadi, orang beramal kerana ukhrawi, kerana Allah, kerana syurga, kerana takut pada neraka, itu paling maksud dalam ikhlas. Tapi masih lagi kekotoran tu ya ada. Bagi kerana bila yang naik pada atas, tidak kerana syurga neraka ini tak ada takut pada neraka, hak tu serah semata kepada Allah. Kita hanya hamba dia, kita kepunyaan dia, kita hanya milik dia. Ikut dia jelah. Nak masuk syurga ke neraka ke, itu terserah pada dia. Hanya kita senang hati boleh taat kepadanya. Allah perintah, kita terima perintah. Allah melarangkan, kita menjauhkan larangan. Rasa senang hati boleh taat kepadanya. Tentang ia nak bagi syurga ke neraka, serah pada dia, pasal kita adalah hamba dia. Tu martabat tu tinggi sikit tu. Nampak tak? Tinggi sikit tu. Ada pihak yang 3 tadi, aku sembah Allah tapi kerana ingin kepada syurga yang ada sedia untuknya. Tu kan. Tu ibaratnya gitu. Tapi oleh kerana syurga yang dia janji untuk orang taat kepadanya, maka hati kita letak situ, tak ada salah. Dari segi salah tak ada salah. Dari segi kesempurnaan tu kurang. Itu saja. Tak ada salah. Sebab Allah Ta'ala janji jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin kan. Balasan orang mukmin, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Allah hukum dulu orang yang telah beriman dengan segala rukun lima ayat 6 tadi. Wa 'amilus solihat, cukup rukun dan syarat. Zahir batin katakanlah. Allah Ta'ala hukum ulaika, orang-orang itu hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk kejadiannya. Ia puji kan,
Lepas tu dia janji balasan, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar, dengan sampai akhir. Maka kita pun hati letak dalam atas jannat yang dijanji oleh Allah, yang disediakan untuk orang mukmin. Kita pun hati letak situ. Maka orang betul dengan janji Allah. Tetapi masih kurang sempurna lagi. Tu saja. Nah, ada pun orang yang kedua tu, mana kata dia senang hati, dia puas hati, atau ni panggil, ketika ia boleh taat kepada Allah, dia boleh menjauhi larangan Allah. Soal apakah Allah bagi, serah padanya lah. Nah, tu dekat tak ada. Ada pun atas lagi, dia tak ada pandang kata dirinya yang beramal. Hanya diri ni tempat zuhir amalan yang Allah Ta'ala menzuhirkan. Hanya panggil amal billah. Ni. Hak tadi lillah. Hak ni panggil amal billah. Ada pun kita ni amal lillah. Mujur dah. Jangan liwairillah ya. Lepas tu naik lagi amal billah. Semata-mata dengan Allah. Taufik dan hidayah. Tak iktibar dirinya beramal itu. Itulah maksudnya dalam bicarakan ikhlas, semuanya itu masuk dalam huraian bagi ihsan itulah. Tu ilmu yang dikatakan ilmu tasawuf, itu nama ilmu. Dalam membicarakan setelah ditadwinkan kitab, ditadwinkan ilmu, lalu diletakkan ilmu ini bercaraan fiqh, ilmu ini bercarakan tauhid, bicarakan usuluddin, ilmu ini bicarakan nama ilmu tasawuf ataupun ilmu ma'rifat. Itu telah letak nama saja tu. Maksudnya dia hurai masalah ihsan itulah. Iman, Islam, ihsan. Lepas tu nak tubik istilah apa lagi katanya, tu bagi-bagilah istilah. Itulah di antara sebagai huraian atas soalan yang telah dibentangkan tadi. Baik, kalau nak sambung lagi, nak bina lagi atas huraian tadi pun silakan. Terima kasih kepada guru kami Bapak Ismail yang sudah menjelaskan terkait masalah ikhlas yang sangat detil. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita. Amin. Kemudian mungkin ada dari majelis taklim, dewan guru atau pesantren yang ingin menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali yang kami muliakan Baba dan kepada guru-guru kami sekalian yang telah berada bersama-sama di tempat yang kita cintai ini. Langsung saja pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Bagaimana cara kita membersihkan hati di saat kita telah menjadi seorang famous ataupun seorang ustadz sudah terkenal yang dianggap oleh orang kita orang yang lebih, kita orang alim yang tangan kita mungkin sudah dibolak-balik oleh masyarakat ketika kita pulang ke kampung. Ini saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Soalan yang disoalkan ini, kalau untuk kita nak lihat di dalam percaraan kita, iaitu di dalam hikmah yang ke-11 pada muka surat 55. Iaitu pada kata hikmah yang ke, tengok 55, hikmah yang ke-11 pada kata idfin wujudaka fi ardil khumul. Kita tengok perkataan hikmah sikit lah.
fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Artinya sekali lalu, idfin dafana yadfinu. Ngaji lurah. Nah, soraf. Dafana yadfinu bi'ama idfin. Idfin arti tanam olehmu. Macam kita tanam atau dikebumikan mayat. Panggil apa sini? Panggil tak tanam? Panggil? Panggil tidak? Panggil juga? Ditanamkan. Mayat sudah ditanamkan. Kita panggil ke tak mayat sudah dikambus? Tak panggil dah. Jadi hak selalu dipanggil ke? Kalau kita di petani, kebanyakan digunakan bila mayat dikebumikan. Kita petani jarang guna kelimah dikebumikan. Tapi faham. Tapi setengah-setengah awam tak faham. Bila kata sudah dikebumikan, apa? Tapi orang kalau orang belajar, orang pengaji, dia faham. Bila sebut kata dikebumikan, faham. Tapi banyak digunakan ditanamkan. Mayat sudah ditanamkan. Sini guna apa? Tanam. Tanam juga. Ada dikebumikan, ada dikuburkan, ditanamkan. Tu dafana yadfinu, maka Arab panggil dafn. Dafn mayit. Kelimah Arab dafan ini juga hampir sama dengan kelimah bahasa Siam. Bahasa Siam dia panggil fang. Mayat dia panggil sop. Fang sop. Jadi kelimah Arab dafana yadfinu dafn. Dekat kan? Arab kata dafn. Fan tu. Dia panggil fang. Fan. Fang. Tu. Tu kelimah bahasa Siam. Jadi Melayu kita kalau pokok panggil tanam kan? Tapi kalau binatang panggil apa? Masalah lembu yang mati. Panggil tanam juga? Panggil tanam lembu mati? Panggil tanam juga? Oh, kita di sana tak panggil tanam. Kita panggil kamus. Kamus faham tak kamus? Kambus. Kambus. Tak faham? Oh, tanam binatang juga. Oh, itu dia. Makna manusia yang mati pun ditanamkan, faham? Diguna bahasa. Kalau binatang yang mati pun ditanamkan. Kita di petani, kalau binatang tak guna panggil tanam, panggil kamus. Kambus bahasa surat. Lembu yang mati sudah dikamus. Dia kamus, kucing yang mati pergi kamus, dia tak pergi tanam tak. Bahasa petani dia beza, guna tanam kepada manusia yang mati, guna kambus kepada binatang yang mati. Walau bagaimana setelah kita faham dah bahasa, idfin, lalu kita terjemah tanam olehmu. Kan nak kata satu lagi kambus olehmu, ataupun nak kata lagi dikebumikan, dikuburkan. Kita faham bahasa. Apa dia tu? Wujudaka fi ardil khumul. Tanam olehmu akan wujud. Wujud tu ambil kelimah Arab mari. Lepas tu mihak Jawi. Dan adamu. Sini kata ada. Kalau kita petani ada. Ada. Sini ada. Hurufnya sama, tulisan sama tapi lahjah berbeza. Tanam olehmu akan wujud dan adamu. Tengok sini yakni hurai sikit. Apa maksud tanam akan adamu? Yakni akan ada kemasyhuranmu. Kalahzahmullah. Kerana apa? Kerana kelimah kita di segi balaghah. Di segi balaghah, kelimah ada ni terkadang semata-mata ada dirinya. Si Khalid itu ada ke tak ada? Tanya diri kan. Kadang-kadang
Maknanya kita semua ada, tapi orang yang mempunyai kelebihan dipanggil pula orang yang ada nama. Sini panggil tak ada nama? Orang kenamaan yang punya kenamaan, orang tadi kata, dia tu orang ada nama. Apa tadi panggil? Orang ada nama, mana orang ada kemasyhuran, dia panggil orang yang ada nama. Kalau orang tak ada kemasyhuran, dia panggil orang tak ada nama. Takkan semua kita dilahir itu dinamakan oleh ayahnya. Tapi bila orang ada kenamaan, panggil satu orang yang ada nama. Yakni ada kemasyhurannya. Lalu di sini idfin wujudaka fi ardil khumun, arti tanam olehmu akan adamu, yakni akan ada kemasyhuranmu tu tanamkan di dalam bumi kehinaan. Ini cakap balarah dia hikmah. Nah, yakni jangan kamu menzahirkan, jangan kamu suka menunjuk-nunjukkan kemasyhuranmu. Sebab apa tu? Dibimbang-bimbang takut ujub. Dibimbang-bimbang takut takabur. Kan? Karena takabur sifat siapa? Sifat Allah. Sifat Allah. Yang hakiki. Maksud hakiki nah. Bila cara manjat ialah sifat takabur juga sifat syaitan. Nah, kalau cakap hakiki, hak Allah. Sebab tu nama Allah itu di antaranya apa? Al-Mutakabbir. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Mari di akhir pula. Huwallahul ladzi la di awal sebelum sikit. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Situ tempat yang kita maunya. Arti salah satu daripada nama Allah ialah Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir kalau kita diterjemahkan ke bahasa Melayu, apa artinya? Mutakabbir arti yang takabur masih Arab. Takabbara yatakabbaru takabburan. Melayu sombong. Sama petani pun. Arti Allah yang bersifat sombong. Nah, Allah yang bersifat sombong. Arti hakikinya sifat kesombongan hakiki ialah bagi kepunyaan Allah. Sebab itu dia katakan al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Itu kita nak faham kalimah rida dan izar kalau kita orang lelaki di dalam ihram. Pakaian berapa helai pakaian? 2. Satu yang dipakai pada pinggang sehingga ke bawah panggil itu izar, kain pakai. Kain pakai. Manakala satu lagi kita buat selimut itu panggil rida. Tu 2 helai. Izar 1, rida 1. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Yakni sifat kebesaran, kesombongan ialah 2 pakaian aku. Ibaratkan rida, ibaratkan izar. Arti sifat yang khususiah bagi aku. Tak boleh hamba aku nak ambil pakainya. Lalu itulah apabila kita ada kemasyhuran. Dia 2. Kemasyhuran dia telah diberi oleh Allah. Maka sebelum daripada perkara itu ternyata jelas kepada yang ramai, tanamkan, kamuskan. Ibarat itu. Kamuskan. Yakni jangan kamu bentangkan diri kamu supaya dijadikan masyhur. Nanti ibarat kata tanamkan kamu. Tidakkah orang nak mensembunyi sesuatu? Tidakkah dengan tanam ke dalam bumi? Tengok zaman-zaman orang lari daripada penjajah, lari daripada musuh, lari daripada seteru bila dia menjajah, menyerangkan mana-mana satu desa, kampung kan. Lari-lari, barang-barang ditanamkan. Barang ditanamkan. Yang tak sempat nak bawa, ditanamkan. Supaya disembunyikan. Kan? Begitulah kemasyhuran kita. Naklah
ditanamkan. Itu nasihat daripada Ibnu Athaillah. Itu mana idfin wujudaka fi ardil khumul. Tanamkan olehmu akan adamu, yakni ada kemasyhuranmu itu tanamkan di dalam bumi kehinaan. Yakni mutanamkan di dalam kehinaan jadi banding seperti bumi. Kerana bumi nampak sekaligus rupanya hina. Tengok kita duk berjalan, duk pijak atasnya, diam je tak kata apa kan. Siapa nak pijak, tapi kalau dia bergerak sikit macam mana? Kalau dia bergerak sikit je, 5 hektar katakanlah, habislah. 5 harakat gerakkan dia tu kan. Kuat sekadar 5 harakat, tak sanati 10 lah. Habislah barang di atas. Dia sekejap je habis. Tenang. Tu bumi. Maka dipanggil bumi kehinaan fi ardil khumun. Baik. Sekiranya kita tidak sengaja untuk ditunjukkan kemasyhuran kita, tapi perkara dah ternyata, yakni Allah menyebarkannya pada hakikat. Allah menyebarkan. Bagaimana caranya untuk kita nak mempertahankan? Maka dia adalah di dalam tu, dalam syarahan dia itu, dia kata, kita tengok di atas, dan bermula makna tanamkan akan kemuliaan di dalam kehinaan itu, bahawa engkau tiada mencapaikan akan segala sabab bagi masyhur dan terkenal. Taswirnya, dengan bahawa engkau tidak bentangkan akan diri engkau itu bagi segala jawatan. Dan pangkat dan lainnya. Apalagi daripada barang yang ada padanya tersibar nama dan sebutan. Jangan kau bentangkan. Maka jika berjalan engkau akan sesuatu jalan yang menuju engkau kepada makrifat, kemudian daripada masyhur dan terkenal engkau setelah tersibar, kita tidak sengaja menyebarkan, kita hanya menyembunyikan, melindungkan diri, tak suka kepada menunjuk-nunjukkan, tetapi di samping itu dia tersibar. Maknanya hakikat Allah menyebarkan. Katanya, maka jika berjalan engkau akan sesuatu jalan yang menuju engkau kepada makrifat, kemudian daripada masyhur dan terkenal engkau, apanya? Maka yang wajib atas engkau itu ialah tawadhu. Itu untuk kita nak kawal. Tawadhu. Dan bahawa jangan engkau pandangkan segala jawatan dan pangkat yang adanya pada diri engkau itu, jangan engkau pandangkan akan suatu perkara yang besar. Kita terima juga seolah-olahnya terima dari kurnia ataupun anugerahan Allah. Boleh tak kalau kita tak terima seorang agung mari anugerah sesuatu jawatan kepada kita, kita tolak? Bagaimana? Undang-undang salah ke tidak salah? Mari anugerah kepada kita suatu anugerah yang terbesar. Kita kata, maaf saya tak mau, bayar lain. Macam mana hukumnya? Salah kerana tidak hormat. Kita hanya terima. Tapi buat jadi ia tu kecil hati. Ada apa pula? Kecewa. Panggil tak? Kecewa. Bukan kecewa, kecewa. Jadi dia tu kecewa. Gak kecewa orang besar ni, orang besar lah. Jahat adab kita ni. Isa'atul adab. Mari seorang pembesar mari nak latih kita satu. Kerana dia nak latih, kerana dia dah tengok. Dia sudah tilik. Nampaknya kita yang layak. Dalam seramai-ramai itu dia tilik kata kita yang lebih layak pada orang lain. Diisi tilikkan dia, diisi kita tidak ada apa-apa. Kita pandangkan kita maha kecil katakanlah. Kita serendah-rendahnya perasaan kita. Tapi pandangan si pembesar, dia pandang kata kita ni yang lebih layak daripada yang lain. Lalu dia nak beri ke satu anugerahan kepada kita. Tiba-tiba kita tolak, ini jahat adab kita dengannya. Demikian Allah pilih. Tengok ke jadi Rasul. Bila Allah pilih, tak boleh nak kata jangan Allah latih yang lain lah. Boleh tak?
Sebab tu Rasul dilatihkan terima je. Kan? Tengok Musa balik daripada Madian nak menuju kepada Mesir. Sampai di sekerat jalan kan. Dia latih Rasul di tengah jalan perjalanan je. Maka Musa tidak kata, saya tak pandai, saya tak... tak. Terima je. Cuma dia merayu sikit. Tak kalau Allah perintah suruh menemu dengan Fir'aun. Sedangkan dia lari daripada Fir'aun. Itu saja sebagai tawaran lah. Kita kata tawaran. Bukan tak sanggup jadi, tidak. Boleh kalau sekiranya katanya pembesar main nak latih jawatan kita, saya ingat saya ni berasa tak layak dalam medan itu. Dia kata, jangan, saya ada pandangan. Diamlah, kita diam. Maafkan. Gitulah. Itu adab kita terhadap orang besar. Demikianlah hakikat yang akbar ialah Allah. Dia melatihkan kita, dia memilihkan kita jadi sesuatu. Sebab itu bila kita mengaji dalam syariat zahir, hukum fiqh, kalaulah ada dua orang yang layak jadi qadhi umpamanya, ada dua orang yang layak jadi qadhi, kemudian boleh salah seorang tu ataupun salah seorang nak tolak. Bila nak latih jadi qadhi, maaf yang nu lah. Bila nak latih yang nu, maaf yang ni boleh tolak sekadar kerana fardu kifayah. Tapi kalau tak mau kedua-dua, haram. Sebab benda sangat daruri, sangat darurah kepada adanya qadhi. Walaupun qadhi daruri. Tapi kalau hanya seorang saja cukup sifat-sifat dan syarat-syarat dijadikan qadhi, maka yang seorang itu fardu ain atasnya. Tak boleh tolak. Apa tu? Apa tu? Itulah dia. Lebih kurang ataupun kurang lebih. Sini kata kurang lebih lah. Kata ni kata lebih kurang. Huraian mengenai dengan apa tadi yang dibentangkan, disoalkan bagaimana kita seorang guru, seorang ustaz dan mudir dan seorang apa lagi sini panggil abu-abu. Abu-abu sini lah. Abu lah. Panggil abu. Walid. Walid bahasa kelimah Arab. Dijadikan walid kalau kita di sana ayah. Seorang ayah. Ada juga murid-murid panggil kepada tuan guru ayah. Lepas tu abi tu jarang kita sana. Jarang kita guna ayah. Lepas tu juga baba tadilah. Panggil begitu. Itu kelimah yang terhormat. Jadi walau bagaimanapun bila perkara terjadi begitu, naklah kita bertawaduk. Rendahkan diri semata-mata kerana Allah. Man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah. Kan? Siapa-siapa rasa rendah diri kerana Allah, maka Allah akan angkat dia. Wa man takabbara khafadahu Allah. Siapa bersifat sombong, Allah lagi merendah akannya oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah." Kan? Hingga diisnadkan hari kiamat. Waqi'ah nama bagi hari kiamat, juga dipanggilkan hari kiamat hari khafidah. Hari kiamat juga panggil hari rafi'ah. Apa rafi'ah? Yang mengangkat, yang meninggikan. Hari kiamat, hari yang meninggikan seseorang yang rendah dirinya di akhirat atau di dunia. Lagi pula apa dia? Khafidah. Hari kiamat juga yang merendahkan, menjatuhkan orang yang sombong di dunia. Hingga diisnad kepada kiamat tu sendiri. Khafidah, rafi'ah. Kan? Hakikat Allah lah yang mengangkat, Allah lah yang merendahkan. Jadi kesimpulan daripada jawapan tadi ialah, kalau kita sudah dimasyhurkan dengan tidak sengaja kita, maka kita tawaduk, rendah diri kerana Allah. Hanya jawatan yang najak itu ialah
Kita hanya semata-mata apa dia rendah diri kepada Allah. Semoga kita tu dilepaskan daripada takabur. Tu semoga-moganya begitu. Itulah jawapan daripada soalan tu tadi. Ada lagi? Sekarang ni pukul 10. Kalau tengok sini 10 10 lewat 18. Dah lewat lagi. 10 lewat 18. Kalau kita bertani 10 lebih 10 lebih 20 minit. Tapi tak kata lebih juga. 10-20 kata kita. Masalah sekarang 10-20 minit. Dia katakan jam berapa sekarang? 10-20. Itu tahulah tu. 10 lewat 20 minit. Artinya begitu. Lepas tu kita nak sampai pada jam berapa? Sampai pada jam 10.30. Ya, alhamdulillah ingat 10.30. 1.30. Mana 10:30 minit. Ingatkan 1, ingatkan jam 1 kan. Boleh lagi. Tani panggil boleh, sini panggil bisa bisa. Terima kasih banyak kepada guru kami Baba atas sarahan yang sangat bermanfaat. Baiklah, masih dalam sesi tanya jawab. Kami persilahkan, mungkin ada satu pertanyaan lagi kepada waktu dan tempat. Kami persilahkan. Assalamualaikum Baba, saya ingin bertanya, bagaimana cara nak kita tahu apakah kita makam tajrid atau makam asbab? Sehingga ketika di makam tajrid tidak perlu kepada asbab, dan ketika di makam asbab tidak perlu kepada tajrid. Iaitu dalam huraian hikmah yang kedua. Tapi kita tidak baca kitab pada malam ni. Iaitu soalan tadi jadi semua tu dia ada alamat, tanda-tanda kata kita tu di makam tajrid ke ataupun di makam asbab. Asbab ayat tasabbub, yakni kita ini duduk dalam makam berusaha ke ataupun kita ni dalam makam sunyi daripada usaha. Situ dia ada alamat, tanda-tanda dia tu ada. Di antara lain kita mai tengok di dalam syarahan bagi hikmah yang kedua tu. Di muka 16 di muka 16 tu awal percaraan, tapi tepat kita nak bercara pada kata dan berkata ia lagi, yakni syarah. Tu muka 17. Takut tak sepuh naskah kalau bilang dari bawah ke atas. Sebelah 12 daripada bawah ke atas. Tapi ada dua naskah ni. Naskah yang baru ni itulah. Iaitu pada kata dan berkata lagi, yakni syarah Syekh Ibnu Abbad rahimahullah, bermula alamat dan tanda bagi letaknya Ta'ala akan seorang hamba pada segala asbab itu. Tanya sana, kalau kita ada kitab buka tengok di situ. Tanda yang menunjuk kata kita ni diletak oleh Allah pada segala asbab ialah bahawa berpanjangan baginya bagi seorang hamba oleh demikian itu asbab. Kita dalam usaha apa, dalam kerjaan kita tu apa, maknanya. Dan bila kita jadi berpanjangan kerjaan kita itu, kadang-kadang kita berasa nak tukar kerja lain tapi tak terjadi. Jadi berpanjangan baginya oleh demikian itu asbab, dan hasil baginya oleh buah. Apa yang kata buah sini, buah lah. Buah. Hasil oleh buah hasilan dan faedahnya.
Tu dalil kata kita ni Allah Ta'ala letakkan kita tu pada maka asbab. Dan bermula yang demikian itu, apa dia? Hasil oleh buah dan faedah tu, dengan bahawa dapat ia seorang hamba di sisi bekerjanya, dapat dengan bekerjanya dengan segala asbab itu, hasil akan selamat pada agama. Kerja kita jadi selamat pada agama, boleh sembahyang dengan sempurna. Nah, kerjaan kita pun hasil dapat pendapatan, boleh jadi membantu lain-lain. Nah, lagi pula boleh memutuskan tamak dan lobanya. Loba cakap lah. Loba. 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 Tu terlupa lahjah. Lahjah Aceh. Loba. Tu dia. Petani loba. Agama. Gitu kan? Sini agama. Petani agama. Akan selamat. Dapat selamat pada agamanya. Dan boleh memutuskan lobanya daripada orang lain. Kan? Tak ada kata hati tergantung dengan barang yang ada pada orang lain. Dia panggil lahir sifat kezahidan. Nah, izhad fid dunya yuhibbakallah. Wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbakan nas. Kan? Engkau zahidlah pada barang yang ada di tangan manusia ni, pada milik kepunyaan orang lain, kamu zahidlah. Artinya kamu tidak sangkut, tidak gantung hati dengan barang yang ada pada orang lain. Sebab kita tak sangkut kerana kita ada dah kerjaan tertentu. Kita dapat dah hasil dengan kerjaan kita. Apalagi kerjaan yang kita hadapkan itu telah pun halal di sisi syarak. Kan? Sama ada kerjaan kita itu bentuk berniaga, bercocok tanam ke, bertukang ke, dan lain-lain. Lain-lain kerja. Bila dibentang dengan hukum syarak, halal. Dan kerjaan kita tu hasil pendapatan. Pendapatan yang kita hasil tadi dapat tu, boleh kita menafkahkan anak isteri dengan jalan yang baik. Nah, pula kita tidak tamak akan barang yang ada di orang lain. Itu menandakan bahawa kita itu Allah letakkan pada maka asbab. Itu alamat-alamat. Tapi alamat tak semesti begitu. Boleh kita buat perhatian satu. Itu alamat dia. Kata lagi pula, dan baik niatnya pada berhubung rahim, silaturahim, ataupun menolongkan akan orang-orang yang fakir dan lainnya, apalagi daripada segala faedah harta yang bergantung dengan agama. Tu kita kenal situ. Tapi kalaulah kerjaan yang kita kerja tu pendapatan hasilnya banyak, limpah, sini panggil lipah. Apa dah? Limpah lah. Limpah maruah. Ada lagi petani panggil lipah ruah. Tu terlalu banyak tu. Tetapi jalanannya tidak halal pada syarak. Itu pasti kita pindahkan. Sekalipun pendapatan hasil itu limpah, tapi bila benda tu haram pada syarak, hendaklah kita pindahkan kepada kerja yang lain. Dan kita memohon kepada Allah supaya Allah pindahkan. Ini tak masuk dalam kata isa'atil adab. Jadi bicaraan kita ini ialah kerjaan yang telah halal. Tiba-tiba kita hasilkan dapat yang elok, membawa kepada boleh silaturahim, boleh menolong ke orang lain pula. Itu menandakan bahawa Allah letakkan kita pada maqam asbab. Bila kita duduk di maqam tu, jangan kita cita-cita kepada nak berhenti daripada kerja itu, jangan. Hanya tunggulah Allah sendiri memindahkan kita kepada urusan yang lain. Itu dia. Ini apa yang kata dalam medan Islam dia jaga adab batin. Ya, adab batin. Kalau kita nak sepertikan adab zahir macam kita ni kan, bila orang yang terhormat pada pandangan kita, kita beri hormat kepadanya kan. Bila dia lalu kita bangun, beri hormat ke dia.
tidak kita lalu litah ke hadapan dia kecuali dengan diizin. Kalau tidak pun kita minta izin. Hingga kita nak lalu ke belakang dia pun, maaf, lalu kat belakang. Nah, lalu ke depan, maaf, lalu depan, tapi sini guna sorry. Sorry dah? Sorry? Sorry dah? Guna sorry dah? Sorry kah? Ada juga, maaf lah. Ada juga, sorry. Sorry. Tapi kalau sorry petang ya lah. Itu dia. Itu panggil apa panggil tu? Sore. Sore bukan sorry. Itulah bahasanya. Silap masalah juga jadi makna lain lah. Jadi arti lain tu masalah bahasa ni penting. Sesat lurah bawa pada sesat masalah. Sebab itu setiap-tiap kita nak buat perbincangan, kita bahas lurah dulu. Apalagi pula lain bahasa cakap, lain lahjah. Kita perlu bicarakan lahjah, bicarakan bahasa dulu. Bila kita faham bahasa, senang kita menuju kepada istilah ilmu. Itulah. Masa kita sudah pun sampai kepada kehujungan. Sampai kepada kehujungan. Rasanya cukuplah sekadar ini dulu dah. Dan insya-Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berputus asa, lain kali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melanjutkan umur antara kita semuanya dalam keadaan sihat wal afiat. Kemungkinan boleh jadi datang lagi insya-Allah. Maka untuk malam ni sekadar inilah saja dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lapar saja. Apa cara umum Macam cara umum baik. Segala walaupun malam ni tidak dengan baca kitab huruf ke huruf kan, tapi apa huraian telah dihuraikan tadi adalah mengandungi dalam kitab inilah. Sebagaimana tanya ikhlas tadi pun dia ada satu hikmah pula, cara tata khas dengan ikhlas. Dan apa dia laluan kita tadi soalan yang kedua ada mengandungi dalam hikmah yang ke-11 tadi. Maka dengan huraian tadi, yakni isi kandungan daripada syarahan hikmah ini, saya mengijazahkan kepada semua para hadirin, khususnya kepada penuntut-penuntut yang memegang kitab ini, saya ijazahkan ilmu kepada semua hadirin yang hadir ini. Alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka as-salamah